السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung ke surah apa dah ni? 74 ni. Muka surat pada 74. Dan ni Mei dah, Mei Jun. Nombor 1 lah. Nombor 1. Baik, kita sambung pada muka surat 74. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala yang pertama, ini masih lagi membicarakan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama ini membicarakan intisari ataupun isi-isi penting yang terkandung di dalam dakwah para nabi dan juga para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang pertama, mengajak kepada tauhid yang mutlak. Tauhid yang mutlak maknanya mengajak kaum mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Lantaran manusia bukanlah hamba kepada mana-mana makhluk, sama ada di bumi atau di langit, bahkan semuanya mana? Semuanya makhluk, sama ada di langit dan di bumi, termasuk juga manusia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di bawah pemerintahan dan kurniaannya. Jadi hak pertama para nabi dan juga rasul, terutamanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak manusia, ajak umat baginda beriman kepada Allah. Beriman kepada Tuhan yang benar. Sebab tu kalau orang beriman kata bersyukurlah pada Tuhan. Bila Tuhan tang ni balik pada Allah lah. Sebab ada orang bila dia dengar tok guru ke mana-mana syekh ajar ke, syukurlah kita pada Tuhan. Tuhan bagi semua dah kat kita. Kita jangan kufur pada Tuhan. Habis kuliah dia pergi tanya tok guru tu. Tok guru tak boleh duk cakap Tuhan ni, dia kata. Tok guru tak boleh cakap Tuhan. Tok guru kena kata bersyukur pada Allah. Bukan Tuhan tu ramai ke, banyak ke tok guru. Jadi kalau dia cakap lagu tu, kalau orang jahil tahan kira. Kalau orang beriman dia duk kata Tuhan tu banyak. Tuhan tu banyak lagu tu boleh rosak akidah tu. Boleh rosak akidah. Kalau tok guru tu kata beriman ataupun syukur pada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan Allah lah maksud dia tu. Sebab ada orang dia kata kalaulah satu orang tok guru, satu orang ustaz, dia kata lagu ni bersyukur pada Tuhan.
apa pun kita buat kerana Tuhan. Dia kata hak tu tak warak lagu tu. Dia kena sebut Allah baru betul. Tak betul dia bercakap gitu. Bila orang beriman, orang Islam kata Tuhan, Tuhan hak mana? Tuhan Allah tu lah, Tuhan dia. Melainkan kalau acung apik, dia kata bersyukur pada Tuhan. Nak kena tanya, Tuhan mana hang masuk ni? Tuhan Allah tu ke? Ataupun Tuhan yang hang duk percaya tu? Kalau Tuhan yang hang duk percaya tu tak boleh terima. Kalau Tuhan Allah hak kami duk percaya, hak tu boleh terima. Situ nah. Hak ni duk masuk dalam perbahasan ilmu tauhid situ. Warak pun tak kena gaya juga orang tu pun. Barak bagi kena gaya. Makna Tuhan hak tu guru kita duk sebut tu, dia dah tu Allah Subhanahu wa taala. Situ habis. Tiada sekutu dan perantaraan dengannya. Tiada sekutu dan perantaraan dengannya. Segala bentuk syirik walaupun dengan nama perantaraan atau sebagainya adalah penyelewengan dari prinsip tauhid yang wajib menjadi akidah. Akidah daripada kalimah aqdun. Aqdun makna simpulan. Akidah satu simpulan, aqaid simpulan-simpulan tu. Kita duk ngaji sifat 20. Dia panggil ilmu sifat 20 kalau di tanah Melayu ni. Nama bagi ilmu akidah dia boleh jadi juga ilmu apa? Ilmu tauhid dia juga. Ilmu usuluddin dia juga. Ilmu ma'rifatullah dia juga. Ilmu ma'rifatul ammah dia juga. Ilmu apa ni? Ilmu akidah pun dia juga. Fiqhul akbar pun dia juga. Ilmu nazar pun dia juga. 20 nama yang ulama sebut. Semua nama yang berbeza ini merujuk kepada satu ilmu, iaitulah ilmu akidah, ilmu tauhid. Mai di tanah Melayu kita dia panggil apa? Ilmu sifat 20. Mula pada wujud sampailah mutakallimah. Dia ada sifat nafsiyah, dia ada sifat ma'ani, dia ada sifat salbiyah. Dia berkata sifat 20 ni mengaji apa dia kata? Daripada falsafah ni semua tak betul ni. Pandai pula duk kata ulama-ulama yang menyusun sifat 20 ulama tauhid ini menyok seperti mana ahli falsafah. Tu tak betul tu tuan-tuan. Hak kita duk ngaji ni betul dah. Sifat 20 tu betul dah. Awak Tuhan dah sifat 20 saja ke? Dah antara. Tu faham tu. Bila tak faham bahasa ni lagu tu lah. Kan? Sopa orang duk riuh lah ni lah. Satu orang hamba Allah daripada negara Arab mana tak tahu. Main duk cerita dalam Facebook kata satu orang wali Allah. Dia berbogel. Mentafsirkan perkataan urian, berbogel. Tak tahulah siapa tu. Arab dah tu. Baca tak betul lagi. Dia. Arab dah. Kalau Arab pun baca kitab tak betul, makna terjemah kona kot lain pun Arab dah. Bagaimana pula kita hak duk makan nasi Arab saja? Lagi tunggu terbalik tu. Jadi bahasa Arab ni banyak dia punya apa? Perbendaharaan dia. Uriam walaupun makna dia bogel. Tapi adakah membawa arti berbogel tanpa surat benar? Tak. Kena faham tu. Abad tu dalam apa dia salah satu subjek yang kita belajar dia panggil subjek apa? At-turjumah. At-turjumah ni dia mengaji cara nak terjemah. Dia kata payah apa terjemah lah. Bukan lagu tu. Silap terjemah tak kena pada teks kitab, tak kena pada konteks tajuk dia, jadi makna lain. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, para sahabat mengatakan, seorang sahabat menyatakan Nabi keluar dalam keadaan urian. Takkan nak kata Nabi keluar rumah bogel tak pakai apa pun, nak kata gitu? Ada. Ulama kata bukan makna bogel tu. Maknanya Nabi tidak pakai tak pakai baju, hal keadaan masih menutup aurat. Kalau terjemah Nabi bogel tak apa-apa kita tuan-tuan. Lagu mana Nabi keluar rumah bogel, hak umat dia tak leh bogel. Itu dia dah. Hak tu nak kena
berguru yang tu. Kitab ni dia kena baca ada guru. Nah, kalau tak ada guru dia pening pergi lain gitu. Habis dah dah. Selesai tu. Dan dihayati dalam seluruh alam ini, termasuk juga manusia. Tidak boleh beribadah kepada yang lain daripada Allah seperti batu, kayu dan sebagainya. Lantaran benda-benda tersebut hanyalah layak menjadi bahan binaan dan peralatan untuk manusia. Dia tanya, ada ke orang sembah batu? Ada, duduk berhala pada batu lah tu, yang dipanggil al-asnam. Kita sebut dah sebelum ni tu. Al-asnam iaitulah berhala yang dibuat daripada batu, diukir dengan batu simen tu. Al-awthan, berhala yang diukir sama ada dengan kayu ataupun batu, dan bercampur ukirannya itu, ada separuh muka manusia, ada separuh tubuh badan binatang. Itu dia panggil apa? Dia panggil al-awthan. Situ. Jadi ada ahad sembah batu? Ada. Sampai lah ada. Kok Sungai Dua pun ada sembah batu. Apa dia tu? Bukan ketui batu, boh ketui bata tak depan itu. Tak. Dia buat bentuk apa? Bentuk lembu. Dia buat bentuk tokong tu. Dia buat bentuk tokong ni. Itu sembah batu nama dia. Lantaran benda-benda tersebut, benda-benda mana tersebut itu? Tersebut iaitu benda-benda tersebut seperti batu, kayu. Itu maksud tu. Hanyalah layak menjadi bahan binaan dan peralatan untuk manusia. Begitulah juga dengan manusia, jin, malaikat dan makhluk yang lain. Semuanya makhluk yang tidak boleh diterima akal yang betul untuk dijadikan Tuhan. Sebab tu para ulama meletakkan persamaan di antara para nabi dan juga para rasul. Di antaranya ada 3 persamaan antaranya. Dan banyak lagi lah persamaan yang lain. Persamaan ni mula daripada Adam sampailah Nabi Muhammad. 3 ni mesti ada. Mula pada Adam sampai Nabi Muhammad. Yang pertama apa dia? Yang pertama iaitulah da'watul anbiya mundu Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'watun wahidatun. Apa dia? Dakwah bermula daripada Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang bagaimana? Dakwah yang satu, yakni dakwah mengajak kaum mereka beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dia mana? Dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utuskan sebelum daripada wahai Muhammad, sebelum daripada kamu wahai Muhammad, bir rasulin, daripada kalangan rasul, illa malaikat nuhi ilaih, kami wahyukan kepada para nabi ataupun rasul sebelum daripada kamu, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Antara intisari wahyu yang kami sampaikan kepada para nabi dan juga para rasul sebelum daripada kamu, hai Muhammad, mereka ajak kaum mereka menyatakan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan aku, yakni Allah, fa'budun, dan mereka ajak kaum mereka fa'budun, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut al-anbiya'u ikhwatun. Ikhwatun li'allad ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Nabi sebut bahawasanya para nabi dan juga para rasul alaihimus salatu wassalam ikhwatun li'allad, seperti mana satu bapa. Ummahatuhum syatta, cuma beza mak, cuma beza mak saja. Wa dinuhum wahid, macam mana yang dikatakan nabi rasul ni sama seperti satu bapa lain-lain mak, iaitu dia adalah akidah, agama, kepercayaan mereka wahid, satu sahaja, yakni mentauhidkan Allah. Pak saya kahwin 3. Abang betul ya, 4. Pak saya 4. Seorang tak duduk sekali dah. Jadi 3 lah dah. Anak ada apa? Anak ada 9. Semua bin sabri. Semua bin sabri.
Lain tak? Lain. Saya paling handsome lah dalam hak 9 tu. Tapi bin apa? Bin Sabri. Itu tak. Para nabi lain tak? Ni Nabi Adam, ni Nabi sekian, ni Nabi Isa, ni Nabi sekian, ni Nabi sekian. Tapi pokok pangkai sama tak? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang beza tang mana? Yang beza pada syariat beza. Nabi Adam cara dia. Nabi Adam adik-beradik boleh menikah. Nah, boleh menikah adik-beradik sama-sama adik-beradik. Lah jangan buat pasal tak tahuan. Anak menikah dengan mak menikah dengan adik. Pening kepala. Tak boleh, haram. Nah, Nabi Allah Daud alaihi salam puasanya bagaimana? Sehari buka, sehari katup, sehari buka, sehari katup. Puasa umat Nabi Muhammad sebulan di bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan tu straight terus 30 hari tak pun 29 hari. Jangan duk pakai syariat Nabi Daud. Dia kata 1 Ramadan puasa, 2 Ramadan tak payah puasa. Ikut mana? Ikut Nabi Daud. Ni bukan Nabi Daud, ni mengarut nama dia. Tak boleh. Semayang pada peringkat awal. Nah, ada tak lagi? Ada dah. Mengikut cara sembahyang masing-masing, syariat masing-masing. Nabi Ibrahim semayang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Sebelum daripada 5 waktu fardu, Nabi Muhammad semayang mengikut syariat Nabi Ibrahim. Mengikut syariat Nabi Ibrahim, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, 1 tahun sebelum hijrah, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, adanya sembahyang 5 waktu. Ada 5 waktu. Kemudian, adakah Nabi Muhammad ikut cara semayang Nabi Ibrahim? Dah pakai hak 5 kita duk semayang lah ni tu dah. Jangan duk pakai 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Kita tanya dia, hang tak mayang dah ke? Dia kata aku pakai mayang subuh dengan mayang asar ya. Hal lain aku tak mayang dah. Tu pun subuh 2, asar 2. Kita tanya mai mana? Dia kata ikut syariat Nabi Ibrahim. Dia kata. Kita kata, tak boleh gitu. Dia kata, tak lah ni aku nak tanya hang. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim mana lagi awal? Kita kata dia Nabi Ibrahim. Baik, hang dengan pak hang siapa dulu? Kita kata pak kita. Hang dengan pak hang siapa mulia? Pak aku lagi mulia. Hang ikut hak pak ah. Jadi aku pakai hak Nabi Ibrahim. Duk kira lagu tu sedap banyak lah kata. Tak boleh gitu dah. Hanya orang jahil cakap gitu. Jadi syariat berbeza-beza. Perang sebelum umat Nabi Muhammad perang boleh, kecuali waktu malam tak boleh perang. Umat Nabi Muhammad mau nak perang pagi ke malam ke tengah hari kok suka mu lah. Kecuali pada bulan-bulan haram, berdosa perang dalam bulan tersebut. Tu beza tu. Umat terdahulu tak boleh ambil harta rampasan perang. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tak? Boleh. Diceritakan dalam surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Cerita pasal apa? Bagaimana cara nak membahagikan harta rampasan perang dibenarkan oleh syarak. Tu dia. Itu membezakan antara syariat Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah. Adapun akidah thubut, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Tidak boleh menerima dan peraturan dan undang-undang mentadbir apa-apa urusan pun selain daripada yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, kecuali dalam perkara yang diizinkan oleh Allah. Jadinya apa dia? Kalau kita buka dalam kitab Al-Misbahul Munir, kitab lama tu, kitab Misbahul Munir tu. Masjid kita ada baca dah kitab-kitab lama bang. Misbahul Munir ke, Kifayatul Muhtadi ke, ada baca. Munitul Musalli ke, ada. Kan semua kitab moden. Kitab moden mana dah? Tauhid dah deh. Tauhid dah tak? Ada. Kitab apa dah tak? Jawharah, matan Jawharut Tauhid. Kitab-kitab Jawi kena ada deh. Kitab Jawi kena ada. Hak saya baca ni kitab apa dia? Kitab moden. Awak tak baca hak Jawi tu, tak berani baca. Pasal apa? Pasal kita tak ngaji. Tapi kita duk ngaji hari Rabu, setiap hari Rabu. Minggu keempat tu kita ngaji dah. Ngaji cara bodoh-bodoh kita dah.
Ngaji di Penaga tu. Kita mengaji kitab apa deh? Kitab Hidayatus Sibyan, Al-Misbahul Muni dan juga kitab Hasyiah Al-Maqari. Syarah pada kitab Sittin Masalah karangan Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli, Imam Ramli Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Nah, kitab Muniyatul Musalli tu ngaji pun tak larat dah syarah tu pun tak larat dah, pening nilau dah. Kitab-kitab Jawi lama ni besar-besar rujukan dia. Banyak dalam Muniyatul Musalli tu semua pendapat mu'tamad belaka dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang bila dia tak kenal hak mana langit, hak mana bumi, dia duduk peleceh kitab Jawi. Dia kata kitab Jawi ni bukan syok macam dia kata kitab nipih, suruh dia baca. Tengok dia kerti ke tak kerti baca. Nak berhenti tang mana bukan dia titik kitab Jawi. Kan? Baca pakai direct terus pada hak atas pakai ke bawah tu tak tahu tang mana berhenti, peregan pun tak tahu dah. Dia kena ngaji kitab Jawi juga. Bila kita ngaji kitab Jawi, lagu tu rupanya. Jadi kalau di Masjid Surau sesuainya kitab-kitab yang permulaan. Permulaan. Kalau tinggi-tinggi pening kepala kita. Yang kata tuan-tuan kata ya apa pening. Kitab apa? Hidayatus Sibyan. Okey dah tu. Hidayatus Sibyan tu. RM4 lah kitab tu pun tak beli. RM4 kita mahal. Boleh kurang ke tak? La ilaha illallah. Minta kurang lagi RM4 tu. Ya. Dia beli rokok Polmol RM17. Apek tu RM17 5 kupang. Dia tak minta kurang. Apek tu kata tak cukup sekupang tak boleh. Pergi perosoh lah bonek kereta jumpa kau sedih 5 kupang. Cukup boleh beli. Rokoknya pasal kitab RM4 semua ya. Hidayatus Sibyan tu. Tu ringkas ya. Muniyatul Musalli Syekh Daud Fatani. Kitab kecil ya. Nipih ya. Tapi kita mengaji faham sungguh. Kok tu rupanya, kok ni rupanya. Ada. Dia ni hak kemas lagi, hak berat lagi. Baca kitab Matla'al Badrain. Hak tu peletih lah tu. Matla'al Badrain ni bukan jalan-jalan. Hak tu guru ya duk baca ni. Kalau hak tu haru lagu saya dia, kalau baca sesak habis satu berapa kudung jadi ikut lain makna dia. Kitab bagi ni. Kitab Bughiyatul Tullab Syekh Daud Fatani, antara kitab hak payah nak faham ibarat dia. Dalam sungguh Syekh Daud punya perbahasa. Tu dia nah. Jadi kalau baca kitab Bughyah di masjid ni tuan-tuan, tak apa nak sesuai lah. Pasal dia dalam. Dia dalam. Baca hak ringkas-ringkas beda fardu ain lepas kita. Hak lebih tuan-tuan nak ngaji tu, mengaji buat dalam grup kecil-kecil tak apa. Kalau main baca di masjid pakai pening lelak balik gitu ya. Tu kena ngaji juga. Ada juga, kena ada juga pengajian kitab-kitab turah ni kena ada. Pasal tok guru mati habis dah. Tok guru hak tua-tua nu mati habis dah. Jadi tak ada depa, tak ada siapa dah nak baca. Kita pergi cari ustaz pondok mana-mana 2-3 orang main duk baca di tempat kita ni, menghidupkan balik pengajian kitab-kitab turas yang tidak semua masjid nak baca kitab turas. Ni hak kita baca ni kitab yang telah dimodernkan. Diambil daripada sumber-sumber ulama-ulama yang terdahulu, ditulis oleh pengarang dan dijadikan dalam bentuk cetakan moden. Habis itu tuan-tuan. Baik. Jadi dalam kitab Al-Misbahul Muni tu dia pada permulaan muqaddimah kitab tu dia cerita makna agama. Agama. Menatang apa agama? Agama ni adalah jalan hidup untuk manusia orang. Jadi bila kata kita ni beragama, kita tak boleh keluar daripada 5 hukum yang Allah Ta'ala tentu. Tak boleh duk kona gonyeh kok mana dah. Kalih pikuk ni jadi haram. Kalih pikuk ni jadi halal. Kalih pikuk ni jadi kok ni. 5 hak tu lah. Maka yang kata beragama ni dia, kita kata kita agama Islam tidak mesti pegang dengan 5 hukum taklifi. Sama ada wajibkah, sama ada haramkah, sama ada haruskah, sama ada sunatkah, sama ada makruhkah. 5 ni tak boleh lari. Maka ni yang nama agama. Tak boleh duk kona dah.
Allah tak 5, kita kata ada tak hukum hak ke-6. Hak tu tak panggil orang beragama no. Yang tu orang yang nak merosakkan agama. Hak tu dalam Misbahul Munir dia ada sebut itu. Baik. Kecuali dalam perkara yang diizinkan oleh Allah, lantaran maha mengetahui peraturan dan hukum syariat, bagi mentadbir segala urusan itu ialah Tuhan pencipta alam ini dan kuasa hakimiyah. Kuasa hakimiyah. Hakimiyah ni makna apa? Cerdik pandai. Allah Ta'ala bukan bodoh lagu makhluk. Dia buat tu clear dah, cantik dah, sesuai dah. Nah, sesuai dah. Pasal apa di Malaysia keadaan iklim dia lagu ni? Pasal apa di belah Timur Tengah lagu ni? Pasal apa belah Eropah lagu ni keadaan dia? Dia tahu belaka-belaka dah. Sebab Allah bersifat dengan Tuhan yang Rabbul Alamin. Dia yang mencipta, dia yang mentadbir, dan dia yang menjaga dengan kepandaian ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu pertama. Yang kedua, mengkhabarkan adanya akhirat. Mengkhabarkan adanya akhirat, yakni perkara yang mesti berlaku. Yang ni yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul alaihimussalatu wassalam. Di sana manusia akan dihadapkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiup sangka kala kedua mangkitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk hak pertama dibangkitkan selepas tiupan sangka kala yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan pakaian daripada pakaian ahli syurga. Gitu. Begitulah juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diberikan pakaian daripada pakaian ahli syurga. Kemudian siapa pula bangkit? Para nabi dan juga para rasul. Kemudian para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian mereka-mereka yang dimakamkan di perkuburan Baqi' di Madinah dan juga di perkuburan Mu'alla di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian semua orang-orang beriman mengikut kedudukan darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri padang mahsyar dalam keadaan berbogel. Bogel. Dalam keadaan bogel. Kemudian panas di padang mahsyar seperti mana sejengkal matahari di atas kepala. Maknanya hangat sungguh. Hangat sungguh. Berapa lama berdiri di padang mahsyar? Berapa lama berdiri di padang mahsyar? Disebutkan dalam satu riwayat bahawasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri di padang mahsyar seakan-akan 50 tahun di dunia. Seakan-akan lama dah tu 50,000 tahun. Kemudian golongan yang kedua orang-orang munafik ka'alfi sanah 1000 tahun kira-kira dia. Lebih kurang 1000 tahun di dunia. Berat. Adapun orang-orang kafir, orang-orang kafir, berapa puluh ribu, 50,000 tahun berdiri di padang mahsyar. Ulama sungguh diri di padang mahsyar. Sehingga kan dalam hadis sebut, bila diri padang mahsyar, ada di antara manusia minta ke Allah, "Hai Allah, kami tak larat tunggu dah, bila ni penat dah ni, letih sangat dah ni, azab sangat dah ni, kalau kami takdir masuk neraka dulu pun tak apa tak larat tunggu sampai tahap begitu." Mereka menyangkakan berdirinya pada hari kiamat di padang mahsyar tu adalah apa? Dah berat sangat dah azab daripada Allah. Tapi baru permulaan, tak jalan lagi, baru nak mula. Satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia tanya Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, nanti ni di hari akhirat ni kami nak pergi cari kamu tang mana ya Rasulullah? Kami perlukan bantuan kamu di hari akhirat. Nak pergi cari tang mana?" Nabi kata, "Hampa cariku di 3 tempat. Yang pertama Nabi kita cari di mana? Al-Mizan, tempat timbangan amalan. Cari di mana? Tempat timbangan amalan.
Lepas tu tang mana lagi? Nabi sebut di mana? As-sirat, di titian sirat. Dua dah. Yang ketiga tang mana? Al-haud, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga-tiga ni tak ada, faham-faham lah tang mana tempat Nabi. Nah, tiga-tiga checkpoint tu tak ada, faham dah lah Nabi tang mana. Nah, wal a'yadu billah. Diri di padang mahsyar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tengok Allah dah? Boleh tengok Allah dah lah waktu tu. Boleh tengok dah? Boleh tengok dah. Dalam Al-Quran surah Yasin Allah Taala sebut salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera daripada Tuhanmu, yakni Allah. Antaranya Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Safwatut Tafasir. Al-marhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahmatullahi alaih dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir mentafsirkan salamun qawlan bir rabbir rahim, mengatakan pada hari akhirat orang beriman makhluk ni boleh tengok Allah dalam syurga. Tengok gena ni. Tengok seperti mana kita tengok bulan pada waktu malam. Tak ada penghalang. Direct terus tengok Allah. Lagu mana keadaan? Wallahu a'lam. Masuklah syurga dululah. Bukan maknanya tengok Allah kita duk bayang dah. Lah ni Allah ada tangan bah. Pening terus. Allah ada tangan bah dia kata. Tangan lagu kita dia kata. Tangan lagu kita. Tak boleh jatuh kufur gitu. Mentajsimkan Allah sama dengan makhluk. Habis itu. Kemudian amalan mereka akan dihisab, yakni dihitung, dikira oleh Allah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, siapa yang masuk dalam kubur ditanya soalan daripada sekecil-kecil soalan sehinggalah sebesar-besar soalan. Maknanya masuk dalam kubur tu tak ada can. Memang kena tanya kakaunya. Maka orang ini, kata Sayyidina Ali, sudah semestinya tercampak ke dalam neraka. Memang tak lepas. Memang tak lepas terus. Sebab itu bila kita hidup atas dunia ni, kita duk mula pada pun kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Ta'ala mentadbir alam ni banyak dengan sifat Ar-Rahman berbanding Ar-Rahim. Ar-Rahman ni pemurah dah. Lagu mana nak tengok Allah mentadbir alam banyak dengan sifat Ar-Rahman? Tengok pada orang kafir. Banyak dah nikmat dia. Banyak. Kalaulah Allah Ta'ala banyak mentadbir alam dengan sifat Ar-Rahim, penyayangnya Allah Ta'ala, orang kafir pakai mampu habis dah. Tak boleh makan apa. Pasal kufur pada Allah. Di dunia banyak pada Ar-Rahman. Adapun di hari akhirat banyak pada Ar-Rahim, penyayang Allah, yakni pada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat jahat, Allah bagi lagi makan. Buat maksiat dia bagi lagi, dia bagi hak nu, dia bagi hak ni, dia tak nak tarik nikmat kita. Kalau dia tarik sekalipun masalah lah, tak ada masalah apa, hak dia, ikut suka dia nak tarik pun. Kalau kita jadi toke, pekerja kita langgar peraturan, kita tarik elang dia, salah tak? Tak salah. Memang hak tu memang patut kita tarik pun. Kita buang kerja, salah ke? Tak salah. Pasal dia langgar peraturan. Surat akul janji dia telah sign, dia dah tanda tangan, dia langgar, kita buang dia. Masalah tak? Tak ada masalah. Itu sama makhluk. Kalau Allah Ta'ala daripada duduk dalam perut sampai lah ni, dia duduk jaga kita, dia tarik nikmat kita tu bukan semua satu nikmat ya. Tarik nikmat apa? Misalnya kita kata Allah Ta'ala uji dia ni, anak dia mati misalnya. Memang sedih. Siapa kata tak sedih? Muhung lah. Dia kata ustaz tahu apa? Ustaz tak bisa kena macam kami. Ya, kita faham masalah dia. Kamu jangan nampak benda itu benda yang buruk. Tetapi Islam ajak kita jangan tengok pada nikmat yang ditarik, tetapi tengok pada nikmat yang diberi oleh Allah. Dia bagi anak, dia tarik anak seorang. Ada kawan kita, anak mati 7 orang terus. Mana teruk kita ke dia? Jadi bila nampak hak dia lagi teruk pada kita,
di situ akan ada sifat redha. Redha ni payah nak tuan-tuan boleh sebutlah redha ni, tapi nak boleh tahap redha sungguh tu perlukan kepada mujahadah. Nah, baik itu. Dan dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan sifat Maha Penyayang, Pengampun dan Maha Mengetahui bagi siapa yang layak dan tidak layak. Dalam hadis Nabi sebut ada satu orang hamba Allah mati di medan perang. Nah, di hari akhirat dia masuk dalam neraka. Pasal apa? Dia pergi perang tu niat dia, kalau dia mati, dia nak orang sebut dia sebagai perwira negara. Allah Ta'ala kata, sungguh, hang dapat sungguh apa yang hang nak. Bila hang mati hari tu ni, orang tu sebut hang, hang hebat macam Mak Kilau. Tu dia. Hari ni tengok cerita Mak Kilau kan? Pakai dengan tanjak apa mau bagus dah Mak Kilau. Cerita gitu kita mau. Ni main cerita pak menakan sotong, mak menakan monyet, la ilaha illallah lagu mana Mak Kilau. Nah, tu kisah-kisah yang cukup hebat. Syamsul Yusof dia punya ni kan. Syamsul Yusof. Mak Kilau dua pas ni keluar, tuan-tuan tengok saya pula jadi. Saya tak jadi Mak Kilau lah, kalau saya berlakon jadi Mak Silau. Mak Silau. Nah, kalau ada lagi cerita-cerita tu, cerita Mak Kilau. Berapa juta kutipan dia baru 3 hari. 7 juta aku katanya 7 juta. Bagi kita banyak lah tuan-tuan 7 juta. Pasal kita tak nak ada 7 juta. Boleh 10 ribu peketak kaki dah melelong jalan pun. 7 juta bagi mereka ada buat filem ni biasalah. Kurang-kurang 50 juta sedap kita dengar. Nah, kisah-kisah yang menarik yang kita tunggu-tunggu. Mungkin kalau video ni nanti kat lagi bahagian ni, hantar pergi kat Syamsul Yusof. Mana lah nak tahu, dia offer saya ke cuci sampah punya dia. Dia cerita apa? Cerita yang membicarakan tentang kepahlawanan tanah Melayu, antaranya Mak Kilau satu contoh, ataupun pahlawan-pahlawan yang lain kan. Lepas habis satu siri, mai siri yang lain, semua cerita pasal pahlawan. Habis pahlawan tanah Melayu, ambil pula pahlawan daripada kalangan sahabat. Tak ada masalah apa. Cerita bagaimana berlaku perang Badar. Pilah kok mana dia tahu lah nak pergi cari tahu mana tempat nak berlaku perang tu. Tak ada tu pergi cari benda lah. Kok mana pun. Dah. Kisah Mus'ab bin Umair ke, Umar bin Al-Khattab ke, Sayyidina Abu Bakar ke, bagaimana terjatuhnya khilafah Uthmaniyah ke. Cerita hak ni orang buat dah no. Negara masalah apa no, belah-belah Turki no buat dah. Tapi orang Melayu ni dia jarang tengok hak Turki ni. Dia tengok apa? Dia tengok Jack Reacher. Siapa berlakon no? Apa dia tak tahu? Tom Cruise. Kan? Saya duk tengok kat Tom Cruise pasal nama lebih kurang. Dia Tom Cruise, saya Tom Cruise. Dia cerita-cerita dia tu. Nah, jadi banyak Mak Saleh duk buat cerita-cerita yang baik-baik. Walaupun dalam cerita-cerita depa tu ada benda-benda yang uncensored lah kita kata, benda-benda yang tak sepatutnya. Hak tu kalau di Malaysia ni dia kerak lah kan, dia kerak dah sino, tapi motif ataupun dia punya tujuan di sebalik cerita tu memang power lah tuan-tuan. Kita kalau kita tengok Spiderman pun cukup dah. Spiderman tu pun cukup dah. Batman, tengok cerita Batman. Robocop, cerita Robocop. Inspector Gadget tu semua cerita-cerita hak kita duk tengok dulu no. Banyak pengajaran yang kita dapat ambil. Adapun cerita Melayu lah ni banyak hak pelik-pelik semua. Hang dukung aku, pak menakan kenang kat nak menakan, cucu berkenan kat tok kenang kat cucu. Ni semua tak ada kerja orang cerita ni. Cerita nak merosak belakang-belakang. Habis tu. Allah akan jatuhkan hukuman dengan seadil-adilnya, dengan sifat penyayang, pengampun. Nah, orang ni mati, Zahir kata mati syahid, Allah kata dak. Hang mati dalam keadaan dengan niat hang nak orang sebut hang sebagai pahlawan, hari ni hang masuk neraka. Niat hang tak betul. Mai pula kawan hang nombor 2. Suara sedap, mati. Orang panggil dia qari. Oi, dia tu suara sedap, masya-Allah, tabarakallah. Dia baca Quran ni kira habis ring sedap sungguh. Bila dia hari akhirat, Allah Taala kata, dulu di dunia hang ingat tak nikmat apa yang aku bagi kat hang? Dia kata, wahai Allah, aku ingat nikmat yang hang bagi. Dengan nikmat hang bagi kat aku tu, aku baca Al-Quran semata-mata nak mendapat redha kamu. Allah Ta'ala kata, kadzabta, pembohong hang ni. Hang di dunia dulu baca Quran semata-mata nak orang puji hang, suara sedap dan sebagainya.
lah ni hang pi masuk dalam neraka. Ni baca Quran dah ni masuk neraka lagi. Nah, mai pula orang hak lain pula hak sembahyang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, tiba-tiba hak mayang pun masuk dalam neraka. Pasal apa masuk neraka? Sahun, lalai daripada sembahyang. Bukan tak mayang tapi lalai. Lalai lagu mana? Mula daripada wuduk sampai habis mayang, tak kena belaka-belaka dia buat. Sebab tu mula pada wuduk tu tak. Nah, fardu ain tak mengaji bab wuduk. Fardu ain mengaji bab wuduk. Tambah-tambah kalau ada adik-beradik kita accident ke apa. Kalau dia tak ngaji kita mayang, jangan buat mereka main. Dia kita kata ada tayamum dia tak. Tayamum ke mana? Mana ada tayamum? Tak pernah dengar pun tayamum dia kata. Pasang dah. Jadi dia kena mula pada hak awal nu wuduk nu. Wuduk dia ambil lagu mana wuduk dia. Kita mungkin okey, anak kita, bini kita tak tahu lah. Kan, depa masuk bilik air, depa duduk seorang, depa ambil wuduk, betul keluar mai tengok basah dah. Betul ke tak betul dia ambil tu. Tu tiba mai satu hari kita suruh lah anak kita ni, angah ambil wuduk ngah, ayah tengok nak. Tengok dia. Okey cantik ah. Mai daling bagi bini dia pak. Daling mai tengok. Daling ambil wuduk elok, abang beli rantai mah. Tu dia hak sunat 3 kali, dia balas 6 kali terus. Rantai mahnya besar. Nah, tang mana maklum? Maklum ambil wuduk ke mana? Dia kata saya ambil dalam cebok. Betul dalam cebok, betul. Dah ada dalam cebok? Ada. Lepas tu lagu mana? Dia ambil dalam cebok tu, dia niat lagu mana tu ambil dalam cebok tu. Tu ayak duk menitip ni ketuk masuk gitu. Nak kira lagu mana pula tu? Dia mesti ayak mutlak, tak boleh musta'mal. Nah, sebab tu kena jaga gi molek tu. Mula pada wuduk basuh. Wuduk habis kena muka. Muka mau kena. Semua bulu-bulu yang ada di muka wajib kena sempurna semua. Kecuali hak tebal, janggut laki ni tebal. Kathif dan kitab fiqh buat kathif maksud tebal. Tebal ke mana orang duduk depan tak nampak kulit dia sini. Warna kulit tak nampak. Macam Syekh Sudeh ke apa maka di situ dia memanda dengan menyelak sahaja. Tak apalah, tak ada lah amalan ni sampai tahap gitu. Semua hak nipih-nipih dah. Wajib kena. Lepas tu, dibasuh apa lah? Basuh tangan. Tangan mula pada tangan, hujung tangan sampai mirfaqain, sampai kepala siku. Sampai tang ni hak wajib. Nah, maka kena lebih tu, kena lebih. Kena lebih. Katakan dia ambil, tu dia tarik tu. Ambil, dia sapu. Ada hak tarik paper labu. Palabu. Hak atas ni kena dah atas ni. Perak tarik begitu. Lepas tu dia main turun lebih kutu lah. Bila dia tarik sampai kepala bau ni, dia tarik pusing main balik. Dengan ni nak basuh bawah ni tak kena. Ayak hak sampai tang ni turun main pusing pula, musta'mal. Dia panggil infisal ma'nawi. Infisal ma'nawi, bercerai pada sudut makna. Jadi pada tu jadi musta'mal lah yang tu. Kalau takat ni tak apa, sunat takat ni sampai takat ni tak apa. Ni nak pakai kepala bau. Yang angkat-angkat itu, ambil yang kolah tu, perak buah tu. Dah. Buah perak tarik itu. Hak bawah ni tak kena ni. Dia tarik perut tu pula. Hak kita mengaji, hukumnya jadi ayat musta'mal. Kalau takat ni, tahan. Takat ni tak jadi lagi. Pertengahan sini. Nak pakai kepala bau, habis cerita lah tu. Dah. Tu kena jaga. Nah, dia kata, tak saya celup pakai kepala bau. Cerita celup lain lah. Ni cerita hak sapu ni. Cerita hak sapu. Mu nak celup, kau suka mu lah celup satu badan. Mu tak apa. Cerita masalah celup ni. Nah, aduh. Basuh tu. Tangan. Kanan, kiri. Lepas tu kepala. Kita dah ulang banyak kali dah kepala. Sebasuh ataupun sapu sebahagian kepala. Soh ke mana? Soh. Ke mana dia ambil? Misalnya dia kata dia ada pen. Dia ambil pen, dia celup dalam kolah, buah tu. Tak tang kepala. Soh dah. Sekadar basah tang tu tempat dia celup tu, dia buah pen tang tu, basah. Soh dah walaupun pakai pen. Walaupun pakai pen. Dia ada ke mana? Dia boleh ambil gitu. Hak ayah dia buat. Hak afdalnya ambil gitu. Pegang tang ni, tarik. Itu.
Tu, tarik pergi tu. Satu. Yang kedua, ambil hak kita ada ubat orang. Dua. Hak ketiga boleh pergi ambil kain, rendam pergi kain, tak teh kepala, jelum macam demam, perak pergi sedah. Basah, sah dah. Ataupun pergi ambil jari, buh langkolah, perak itu, cucuk pergi teh kepala. Tak itu saja. Basah, sah. Tak ada masalah apa. Dia kata payah ambil jari ada pen ni. Ambil pen pula, cucuk dengan pen, ada ayat atas pen ada. Dia duduk titik teh kepala, titik. Basah tak? Basah. Sah. Tak ada masalah apa. Tapi masalah kalau dia rambut panjang, dia basuh sapu rambut, kawasan rambut itu luar daripada batasan kepala. Tak sah basuhan dia. Contoh rambut dia panjang. Rambut dia panjang. Rambut dia panjang. Dia kata saya basuh ni ustaz. Dia saya basuh, saya tarik pergi belakang ni, saya basuh ni. Ulama kata rambut itu dikira pada bahagian mana dia jatuh. Tuan-tuan, rambut kita depan, dia mesti jatuh depan, betul tak? Jarang orang rambut dia jatuh belakang. Ni rambut apa ni? Transformer pun tak gitu. Kalau rambut dia kot tepi, dia mesti jatuh kot tu. Dia takkan jatuh pergi kot tu, betul tak? Betul. Kan? Maka tengok tang mana rambut dia tu. Kalau rambut tang ni mesti jatuh kot ni. Kalau rambut kot ni mesti jatuh kot tu. Hak ni mesti kot tu. Hak ni mesti kot ni. Ni dia nak bom Tuhan. Dia kata saya tarik rambut saya jatuh kot belakang. Pembohong sangat. Nah, rambut dia panjang itu. Baik. Dia basuh tang mana? Tang tu. Tengok hak rambut dia hak panjang tu, kita tarik mai ke depan. Tengok perut duduk tang ni. Sah tak? Dah, tak sah. Dapat tak? Tu dia tuan-tuan. Ni kitab Jawi dia bahas kecil petara tu. Dalam kitab I'anatul Talibin pun ada sebut. Ni kita nak habaq apa tuan-tuan ni? Allah Ta'ala balas layak dengan apa hak kita buat. Mu semayang, tapi lalai hak lain menyebabkan semayang kamu jadi tak betul, tetap juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita baca ayat ni. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat dah mula baca dengan ta'awudz, a'udzubillah. Awal surah ni sunat. Kalau tengah-tengah surah kita memada dengan a'udzubillah saja. Bismillah pun tak apa tapi memada dengan a'udzubillah pun cukup dah. Satu surah yang tidak dimulai dengan basmalah iaitu Bara'ah, surah At-Taubah. Pasal apa dia tak ada bismillah? Pasal dia bismillah itu menunjukkan kesejahteraan dan keharmonian maksud dia kan. Tapi Bara'ah, surah At-Taubah itu turun ketika mana waktu perang. Bila perang ni mana ada keamanan, kesejahteraan, celaru lebih lah waktu perang ni. Maka turun surah itu tidak disyariatkan ke atas kita membaca basmalah. Kalau kita pasang buka surah At-Taubah juzuk 9 dah. Tengok bara'atum minallah, dia tak ada bismillah. Surah-surah lain semua ada bismillah. Tak apalah tu kalau kita baca lah mayang salah tajwid pakira tu tak membatalkan solat. Kita perbetul bagi elok baliklah mengaji tajwid bah. Tapi kalau Fatihah baca tak betul jam. Baca kurang satu huruf pun tak sah dah. Mula pada bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, dua. Ar-Rahmanir-Rahim, tiga. Maliki yaumiddin, empat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lima. Ihdinas siratal mustaqim, enam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, tujuh. Amin tak termasuklah. Sampai dhalin, tujuh. Satu, syarat dia mesti cukup. Ni baca dalam Fatihah. Yang kedua, huruf mesti cukup. Mula pada bismillah sampai dhalin. Maka dua syarat. Syarat ketiga, tasydid mesti cukup 14 tasydid dia ada. Dalam surah Fatihah. Siapa 13 maknanya tak sempurna berarti ada. Tang mana tasydid? Bismillah, millah, satu. Hirrah, dua. Manirrahim, nirrahim, tiga. Alhamdulillah, lillah.
Rabbil alamin. 5. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 14. Antum balik lagi pergi bulat. Tak mana atas 14. 13 tak sah. Ni syarat dah ni. Syarat sah bacaan Al-Fatihah. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Umi tak ada apa pun dia baca lagu tu. Apa Quran ni buku cerita ya. Jaga nah. Baca lagu tu takut-takut tak sah mayang kita. Fatihah tu salah satu daripada rukun qauli. Habis itu. Yang terakhir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang kuat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Ulama mentafsirkan beban berat di sini termasuklah segala khazanah yang ada di dalam perut bumi, emas, perak, petroleum, semua pakat keluar habis ketika mana berlakunya zilzal, goncangan sebelum dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini? Pasal apa manusia tanya, pasal apa jadi lagu ni hak ni? Nak menunjukkan tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia goncangan yang begitu kuat. Hatta kalau pernah berlaku tsunami sekalipun, dia pernah alami tsunami sekalipun, bila berlaku goncangan ni, dia akan kata, hak ni lebih teruk dari tsunami hak kita kena dulu. Gitulah maksud dia. Baik. Pada hari itu bumi bercerita kepadanya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dalam satu hadis Nabi tanya para sahabat, kamu faham tak apa maksud yauma idzin tuhadditsu akhbaraha? Sahabat pun jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih faham makna yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nabi SAW menyatakan maksud yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari ini boleh bumi bercerita. Makna ke mana? Bila mana berlaku goncangan, ketika itu setiap tempat yang pernah kita berjalan di atas muka bumi akan menjadi saksi kepada Allah. Wahai Allah, si fulan bin si fulan, dulu dia main tang ni, jam sekian-sekian, dia buat sekian-sekian, dia main dengan sekian-sekian, dia balik sekian-sekian. Pilih pula, wahai Allah, tang ni dia pernah main, dia buat benda baik dengan sekian-sekian, dia baca Quran, dia berzikir, dia apa-apa semua, lepas tu dia balik pergi rumah. Lepas tu main pula hal lain. Wahai Allah, tang ni dulu dia pernah main buat maksiat, dia pernah berzina, dia pernah minum arak, tikam ekor, main dengan kawan dia, nama sekian-sekian, waktu sekian-sekian, hari sekian-sekian, tahun sekian-sekian. Maksudnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nabi nak bagi tahu, Allah apabila berlakunya goncangan pada hari tersebut, dunia ni akan jadi saksi kepada Allah daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda hak kita buat. Subhanallah. Ni bila waktu duk goncang, duk hinggut baru dia cerita siap dah. Berdiri di hadapan Allah tak boleh lari mana dah. Tu maksud tu. Bi anna rabbaka awhalaha. Padahal sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Ni ayat 5 ni dalil pada hari akhirat. Semua makhluk Allah yang pada saat ini tak boleh bercakap, hari akhirat boleh bercakap belaka. Mana bukti yang lain?
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita, kaki kita mau pakat cakap. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kulit kita akan bercakap di hadapan Allah Ta'ala. Tu dia nah. Kalau hak jari, hak kecil-kecil ni pun boleh bercakap, apatah lagi alam yang nama bumi sudah semestinya diberikan kuasa bercakap pada hari tersebut. Kemudian pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Nah, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ayat ke-6 ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi alaihi. Imam As-Suyuti sebut manusia bila keluar pada kubur bermacam-macam. Maksud bagaimana ashtata, bermacam-macam, maknanya ada yang keluar pada kubur pi ke kanan orang yang baik, pi ke kiri orang tak baik. Keluar dari kubur tu pun dah tahu dah pi ikut mana. Na'udzubillah. Maka kita di mana tuan-tuan apabila dibangkitkan daripada alam kubur. Ini disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam mentafsirkan ayat yang ke-6, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kemudian ayat seterusnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebutir zarrah. Zarrah ni besar mana? Ulama khilaf, ada kata besar biji sawi. Tapi yang ditafsirkan seperti mana yang diajarkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Dr. Hamid Al-Azhari hafizahullah taala, dia guru mana tuan-tuan? Yang kata zarrah ni, kita duduk rumah kampung, pagi-pagi buka tingkap, mak kita dia angkat apa? Dia angkat kusyen kan? Dia tampak kusyen, pum, kita nampak dah habuk kecil-kecil tu. Tu dikatakan begitu zarrah. Cik sangat ya, tak nak nampak pun, tapi dikira oleh Allah kalau kita buat baik. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, sekalipun ia akan melihatnya, yakni akan tengok di hadapan Allah. Kepercayaan kepada hari akhirat ini adalah di antara rukun iman yang menjadi seseorang itu mengetahui di mana tempat tujunya di dalam perjalanan hidup ini, bagi ia memilih kenderaan yang selamat dan bekalan yang secukupnya. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Sambung pada pertemuan akan datang pada perkataan pengarang membersihkan jiwa. Ini dia disebut dalam Al-Quran, ada sebut tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam Quran ada sebut. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita sambung pada nombor 3 tu insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.